Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. I love you class. Okay, untuk semua pelajar-pelajar yang kami kasihi sekalian, kami doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera, di bawah rahmat dan lindungan Allah selalu. Jaga diri. Okey. Jadi alhamdulillah Allah rezekikan kita pada minggu ini untuk bertemu lagi dalam satu tajuk yang mana masih lagi di bawah tajuk akidah, yang mana pada minggu ini kita ingin membicarakan tentang salah satu daripada perkara-perkara yang boleh menyesatkan ataupun membatalkan akidah kita, yang kita sebut sebagai ajaran sesat. Okey, pernah dengar tak apa dia ajaran sesat? Okey, jadi apakah objektif kita pada minggu ini? Okey, baiklah, pada minggu ini sebenarnya kita nak menyenaraikan beberapa ajaran sesat, dan yang paling penting bagaimana untuk kita tidak mengulangi dan mencontohi kesesatan-kesesatan tersebut agar akidah kita ni Allah pelihara selalu, insya-Allah. Baiklah. Okey, jadi pada minggu ini kita nak cerita tentang ajaran sesat. Pernah dengar tak ajaran sesat, ya? Okey, ajaran sesat ini apa yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? Okay, ajaran sesat ni adalah satu ajaran ataupun amalan yang dibawa oleh orang Islam ataupun orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran ataupun amalan itu adalah berdasarkan kepada Islam ataupun Al-Quran dan Sunnah, padahal dia bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, bercanggah dengan Al-Quran, Al-Hadis, ya, dan juga bercanggah dengan prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Okey, baiklah. Jadi bagaimana kita melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelewengan akidah ini? Ya, ajaran sesat ialah ajaran yang berkaitan dengan penyelewengan akidah, dan biasanya ajaran penyelewengan akidah ni berlaku disebabkan oleh faktor-faktor dalaman dan luaran, ya. Dan bila kita sebut tentang faktor-faktor berlakunya ajaran sesat ini, maka kita boleh menyimpulkan di sini antara faktor-faktor yang menyebabkan bertembungnya, ya, ajaran yang benar dan terlahirnya ajaran yang sesat ni adalah mungkin daripada faktor ilmiah, faktor ilmu itu sendiri, yang dikatakan bahawa pertembungan pemikiran di antara masyarakat Islam dan bukan Islam, dan perkara ini telah bermula pada beberapa abad akhir hijrah, sebelum hijrah, ya, yang mana falsafah Yunani, falsafah pemikiran Rom yang masuk ke dalam minda masyarakat Islam itu masa tu, yang menyebabkan pertembungan di antara akidah dan juga pemahaman terhadap falsafah itu sendiri. Sebab kadang-kadang bila kita tengok falsafah ni, dia berdasarkan kepada akal. Jadi apabila wahyu tu bertemu dengan akal, pernah cerita kan benda ni, apabila wahyu tu bertemu dengan akal, maka kita mesti melihat kepada wahyu. Sebab apa? Sebab akal itu mempunyai keterbatasan terhadap satu-satu perkara. Tak semua perkara boleh dikupas dengan akal. Okey? Okey, dan seterusnya pertembungan di antara agama dan budaya. Betul, kadang-kadang sebagai contoh, kita tak melihat kepada orang lain, kadang-kadang kita boleh melihat kepada masyarakat kita sendirilah, ya. Dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Melayu, ya, bagaimana apabila Islam itu datang dan ketika itu kita masih lagi mengamalkan budaya-budaya. Budaya ni dia tidak ada masalah sebenarnya, yang kita sebut sebagai uruf. Ya, uruf ni pun tak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila budaya ataupun uruf tu sendiri dia bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang boleh membawa kepada kesesatan. Sebagai contoh yang Umi tahu dulu-dulu lah, yang arwah mak pernah cerita tentang contoh, salah satunya adalah mandi safar. Ya, mandi safar ni dia macam, pada pemahaman masyarakat dahulu, bulan Safar ni dia macam mendatangkan kepada bala bencana, pemahaman mereka lah. Sebab kau ni sebut you are what you think, kan. Bila kita rasa macam benda tu membawa sial lah datang, kan. Jadi zaman dulu dia rasa bulan Safar tu adalah bulan yang tak boleh kahwin. Kalau kahwin je bercerai. Lepas tu kalau benda-benda yang dilakukan pada bulan Safar biasanya tak menjadi dan sebagainya. Nak beli kereta pun tak boleh dalam bulan Safar, nak beli rumah pun tak boleh dalam bulan Safar, semua tak boleh lah, kan. Ya, jadi bagaimana cara mereka menyucikan, dia sebut sebagai sial dulu, sial, ya.
Okay, bagaimana nak menyucikan sial tu? Dia kata mandi safa. Mandi safa ni mandi ramai-ramai kat sungai, bercampur lelaki dan perempuan. Dan konon-kononnya perkara itu dapat menyucikan daripada sial tu tadi. Ya? Jadi berhati-hatilah, perkara ini boleh membawa kepada pembatalan kepada akidah kita. Sebab kita percaya pada benda-benda tu semua kan. Tak adalah Allah jadikan bulan-bulan ni ada sial, tak sial, tak ada kan. Sebenarnya benda yang berlaku dalam hidup kita ada dua perkara, macam Umi sebut kan. Ada dua perkara, perkara yang baik dengan perkara yang tak baik. Kenapa Allah jadikan benda yang tak baik juga pada kita, sedangkan kita sebagai hamba mestilah nak benda-benda yang baik. Kan, supaya apa? Supaya kita belajar, we learn, ya. Kita belajar, kita mengambil ibrah, kita mengambil iktibar. Dan kena ingat, apabila kita melakukan kesilapan, yang silap itulah yang paling kita ingat. Dan mudah-mudahan silap itu menjadi satu perkara yang kita tidak ulang, kan? Ya. Jadi dalam hidup kita ni ada berlaku macam-macam perkara. Ada benda yang baik, ada benda yang tak baik, kan? Tetapi hikmahnya sangat banyak. Semua benda yang Allah jadikan pada kita tu ada hikmah yang tersendiri. Dan kadang-kadang bila hikmah tu datang, ya, bukanlah hari ni berlaku, esok dah ada hikmah. Kadang-kadang jangka masa yang panjang, kan? Okey. Dan seterusnya serangan daripada golongan mulhid dan musyrik, kan? Kita sebut sebagai serangan pemikiran. Okey, serangan pemikiran ni nak sebut dengan kamu bukan zaman dulu je, zaman sekarang. Dan untuk pengetahuan kamu, berhati-hatilah ya. Dalam zaman kita sekarang ni, serangan pemikiran adalah serangan yang paling mudah akan menyebabkan kepada pembatalan syahadah kita. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang ni Umi cerita contoh ya, hakikat dia kan. Kita jangan ingat kita ni syirik apabila kita menyembah. Contoh menyembah pokok, okey, itu syirik. Okey, betul syirik. Dan kamu kena ingat syirik zaman sekarang ni tak sama macam syirik zaman dahulu kala, ya. Syirik zaman sekarang ni memang sangat mudah. Kadang-kadang apa? Kita taksub kepada artis, contoh kan. Ini tak sebutlah mana-mana artis kan, tapi kadang-kadang kita ni taksub tu sampai satu tahap semuanya untuk dia. Ya, maksudnya contoh kalau kita terlalu minat sangat kan, sampaikan, ni contohlah mungkin berlaku juga dalam hidup kita kan, sampai kita melengah-lengahkan ibadat kita sebab terleka dengan acara-acara artis yang kita minati kan, sampai kita mengabaikan terhadap ibadat kita ya. Lepas tu kalau orang serang artis kesayangan kita, kita pun serang dia balik kan, bertahan habis-habisan ya. Saya nak cakap satu perkara dengan kamu ya. Bahayanya untuk kita taksub dengan manusia. Ya, jangan taksub dengan manusia. Kan Nabi SAW pun tidak minta Nabi itu dipuja. Sebab tu kalau kita tengok kenapa Syiah itu, ni salah satu contoh ajaran sesat. Kenapa Syiah itu sesat? Ya, sebab dia menganggap Sayyidina Ali tu ada sampai satu tahap Syiah yang sesat ni, dia menganggap Sayyidina Ali itu sebagai Tuhan. Ya. Tidak dinafikan Sayyidina Ali ni adalah salah seorang sahabat yang mempunyai budi pekerti, akhlak yang baik, sama macam Nabi. Kita ni kadang-kadang betul kita terinspirasi dengan orang buat baik kan. Tak ada masalah kita nak menjadikan dia contoh kan, tapi jangan sampai satu tahap kita menjadi taksub dengan manusia. Kan? Sebab yang untuk kita puja, untuk kita puji, untuk kita kagum itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita tertipu daya dengan benda ni. Ya, kadang-kadang dengan orang soleh pun kadang-kadang tak ada masalah apabila kita nak menjadikan kesolehan seseorang itu sebagai contoh, dan itu adalah sepatutnya lah kan. Kita rasa terinspirasi apabila orang buat baik kan, so kita pun terinspirasi nak buat baik. Tu bagus sangat. Tapi jangan sampai kita taksub tu sampai satu tahap kita dah melebih-lebihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya melebihkan makhluk tu berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita melihat nilai kasih sayang yang ada pada manusia, sebenarnya tak boleh nak banding dengan sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan kalau kita melihat salah satu daripada punca berlakunya ajaran sesat tu sebab taksub tadi itulah. Ya, ini sebagai contoh, Umi bagi contoh ya, contoh bagaimana dulu ada satu tokoh di India nama dia Sai Baba. Ya, Sai Baba ni dulu
dia adalah kira macam dalam agama dia tu adalah alim ulama dia lah ya, dan orang taksub pada dia ya, taksub sangat ya, sampai kan satu tahap kamu boleh baca, boleh google lah ya, Syed Muhammad Hadi didakwa di atas satu-satu penyelewengan ya, dan yang mana dia menggunakan kedudukan dia, dia menggunakan pengaruh dia, followers dia, zaman tu tak panggil followers lah, pengaruh kan ya, dan pengikut-pengikut ni dia tak percaya dengan apa kerosakan yang dia telah lakukan ya, sampai kan pengikut-pengikut ni taksub sampai menganggap dia ni maksum dan sebagainya. Contoh ialah walaupun dalam agama tu, tapi istilah yang Umi nak sebut tu lah sebagai contohnya, macam dia orang menganggap Sai Baba ni tak ada dosa dan sebagainya kan, dan tak percaya apa yang dilakukan oleh Sai Baba tu kan. Umi nak cerita di sini, jangan kita taksub dengan manusia. Tu sebenarnya point dia kan ya, sebab manusia ni tak ada yang sempurna. Ya, mengikut contoh yang baik, akhlak yang baik daripada orang tu alhamdulillah bagus kan. Apabila kita dapat menginspirasi orang untuk buat baik tu bagus. Tapi jangan sampai kita terpengaruh taksub dengan manusia tu melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, dan seterusnya antara faktor-faktor yang berlaku ajaran sesat ni adalah pemahaman agama yang sangat terhad kan. Kadang-kadang Umi dulu pernah belajar lah ada tentang satu agama ni kan, yang mana dia sebenarnya agama tu kalau kita tengok dia nak macam Islam, tapi dia bukan Islam ya. Apabila dikaji sebenarnya pengasas dia macam terkeliru di antara ajaran Islam dan ajaran satu agama ni. Jadi dia telah mencampur adukkan ajaran Islam dengan satu agama ni ya, dan menyebabkan ajaran agama dia nampak macam Islam, tapi sebenarnya bukan. Sebab apa? Sebab pengasas tu sendiri dia ada kefahaman agama yang sangat terhad, maka terhasillah ajaran sesat. Okey. Okey, dan kita mari kita melihat kepada contoh-contoh ajaran sesat. Okey, kalau kamu Google ada banyak sangat ajaran sesat lah. Salah satunya kalau kita tengok dalam tahun 2020 kot, ada satu perkara yang menggemparkan apabila ada satu ajaran didakwa sebagai ajaran Ibu Yati. Okey. Okey, ajaran Ibu Yati ni Umi agak mengambil perhatian Umi lah. Sebab apa? Sebab Umi kenal dengan pengasas dia ya, dan apabila kita melihat kepada sejarah terciptanya ajaran Ibu Yati ni, kita melihat dia ada kaitan dengan ilmu pendukunan dan juga perbomohan ya. Sebab tu kalau kita tengok salah satu daripada punca berlakunya ajaran sesat tu adalah sebab perbomohan tu sendiri ya. Dan apabila perbomohan ni tidak dinafikan ada penglibatan pihak lain, iaitu pihak jin lah kalau kita sebutkan jin ya, yang mana benda ni boleh membawa kepada khurafat dan juga syirik ya, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kalau kita tengok ajaran sesat ni ya, kadang-kadang kalau kita lihat dengan mata dan hati kita yang terbuka, kita boleh tengok kenapa jadi sesat kan. Dan bertambah pelik, kenapa ada orang ikut kan, dan tidak dinafikan. Sebagai contoh macam Ayah Pin kan, Ayah Pin ni dia bermula daripada perbomohan lah. Sebenarnya Ayah Pin ni dia bomoh asalnya. Kita ni kadang-kadang macam Umi sebut tadi lah, Umi suka sebut tentang taksub. Sebab apa? Sebab kes Ayah Pin ni kalau kamu tengok video dia, sampai satu tahap pengikut dia minum air basuhan kaki dia kan. Kenapa? Ya, sebab mungkin tak sedar, satu taksub, satu macam contohlah kalau kita manusia kan, tiba-tiba hari ni pergi hospital, doktor kata okey awak ni ada masa 3 hari je lagi hidup, awak sakit gini-gini gitu-gitu kan. Jadi kita pun pergi kat bomoh pun bagi air, kita pun minum. Lepas tu 3 hari pergi follow up check up dekat hospital, doktor kata tak ada dah penyakit awak, dah tak ada dah awak punya gini-gini semua kan, dah hilang dah. Maka kat situlah kita berterima kasih pada bomoh tu tadi, tapi dia dijelmakan dalam bentuk taksub kan. Jadi berhati-hati apabila kita menganggap manusia tu kuasa dia melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyembuhkan tu adalah Allah. Okey, jadi Umi harap lepas ni kita boleh bincangkan beberapa lagi ajaran-ajaran sesat dan boleh buat pembacaan. Ya, macam contoh di Kelantan ni dulu berdasarkan pembacaan Umi ada juga ajaran sesat nama dia Hasan Anak Rimau. Okey, Hasan Anak Rimau ya. Anak Rimau ni dia salah satunya puncanya daripada itulah persilatan. Berhati-hati juga silat ni ya. Sebab kalau tengok yang boleh-boleh terbang tu Umi tak pernah tengok lagi lah, tapi Umi pernah dengar cerita ada sahabat Umi dia ahli silat, dia cerita ada silat yang orang boleh terbang. Dia pernah tanya Umi, "Akak pernah tengok tak orang silat? Dia
Dia boleh terbang daripada satu pokok kelapa ke satu pokok kelapa. Weh, tak benar tu. Kan dah macam Spiderman tu kan. Dia apabila sesuatu perkara ataupun perbuatan melebihi daripada fitrah kita sebagai manusia biasa, maka biasanya dia ada bantuan-bantuan daripada pihak lain. Okey, wallahu a'lam bissawab. Jagalah diri kita agar tidak terjebak dengan perkara-perkara ini, ya. Okey, doa dengan Allah supaya Allah tetapkan hati kita di jalan Allah dengan akidah yang benar. Okey, jaga diri, hiasi peribadi. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih meminjamkan mata, telinga, hati, jiwa dan perasaan untuk kuliah kita pada minggu ni. I love you class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.